Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tata bahasa, iaitu 10 kesalahan ayat. Jadi kita akan kenal pasti dalam 10 ayat ini ada kesalahan tata bahasa yang dilakukan. Baik, kita kenal pasti apa kesalahan tata bahasa tersebut. Kita lihat ayat yang pertama, iaitu ayah menyimpan koleksi lagu-lagu Melayu klasik. Ayah menyimpan koleksi lagu-lagu Melayu klasik. Apa kesalahan yang ada dalam ayat ini? Iaitu perkataan koleksi lagu-lagu. Mengapa salah koleksi lagu-lagu ni? Kerana perkataan koleksi ini membawa maksud bilangan yang banyak. Dan juga lagu-lagu juga membawa maksud bilangan yang banyak. Kita betulkan kesalahan ini. Jadi ayat yang tepat ialah ayah menyimpan koleksi lagu Melayu klasik. Ayah menyimpan koleksi lagu Melayu klasik. Jadi ayat ini dah tepat kerana perkataan koleksi lagu kita gunakan. Tidak berlaku pengulangan perkataan yang sama maksud. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Ayatnya ialah Kamal bekerja demi untuk menyara keluarganya. Baik, kita kenal pasti apa kesalahan yang ada dalam ayat ini. Kesalahannya ialah perkataan demi untuk. Mengapa salah? Demi untuk membawa maksud yang sama. Jadi kita tak perlu melakukan pengulangan perkataan yang membawa maksud yang sama. Baik. Apa ayat yang sebenarnya? Ialah Kamal bekerja demi menyara keluarganya. Kamal bekerja demi menyara keluarganya. Ataupun kita boleh gunakan perkataan untuk. Kamal bekerja untuk menyara keluarganya. Seterusnya, tengok ayat yang ketiga. Kita kenal pasti apa kesalahan dalam ayat ini. Semua murid-murid diminta berkumpul di Dewan, kata Cikgu Amir. Semua murid-murid diminta berkumpul di Dewan, kata Cikgu Amir. Baik, apa kesalahan yang kita kenal pasti? Ialah perkataan semua murid-murid. Mengapa salah? Kesalahannya kerana perkataan semua membawa maksud banyak. Perkataan murid-murid juga membawa maksud banyak. Jadi, kita tak perlu melakukan pengulangan perkataan yang membawa maksud yang sama. Kita betulkan ayat ini. Ia akan menjadi semua murid diminta berkumpul di Dewan, kata Cikgu Amir. Semua murid diminta berkumpul di Dewan, kata Cikgu Amir. Baik, itu ayat yang ketiga. Seterusnya kita akan lihat ayat keempat. Bila ada masa lapang, datanglah ke rumah saya, ujar Samad. Bila ada masa lapang, datanglah ke rumah saya, ujar Samad. Baik. Apa yang ada kesalahan dalam ayat ini ialah perkataan bila. Mengapa salah bila ini? Bila ini adalah merupakan kata tanya. Bila ini merupakan kata tanya. Contohnya, bila peperiksaan akan diadakan? Menunjukkan tanya tarikh atau masa kejadian itu akan berlaku. Baik, kita betulkan ayat ini. Yang sebenarnya ialah ayat yang tepat ialah apabila ada masa lapang, datanglah ke rumah saya, ujar Samad. Apabila ada masa lapang, datanglah ke rumah saya, ujar Samad. Ini ayat yang tepat. Penggunaan bila, ingat, hanya untuk kata tanya. Seterusnya ayat yang kelima.
Sarapan pagi yang berkhasiat penting untuk menjaga kesihatan. Sarapan pagi yang berkhasiat penting untuk menjaga kesihatan. Baik. Apa kesalahan yang ada dalam ayat ini? Iaitu perkataan sarapan pagi. Mengapa sarapan pagi? Biasa kita gunakan perkataan ini. Tapi sebenarnya salah, iaitu sarapan itu telah membawa maksud makan pada waktu pagi untuk mengalas perut. Makan pada waktu pagi untuk mengalas perut. Jadi maksud sarapan ini ialah makan waktu pagi. Jadi tak perlu perkataan pagi lagi di sini. Jadi apa ayat yang sebenarnya ialah sarapan yang berkhasiat penting untuk menjaga kesihatan. Sarapan yang berkhasiat penting untuk menjaga kesihatan. Jadi ingat, sarapan pagi salah kerana sarapan itu membawa maksud makan pada waktu pagi untuk mengalas perut. Seterusnya, ayat yang ke-6. Saya dilahirkan di Perak. Saya dilahirkan di Perak. Baik, nampak ayat ini betul. Tapi ada kesalahan tata bahasa di sini. Apa kesalahannya? Iaitu di sini. Kata sendiri dengan perkataan Perak ini. Mengapa salah? Bila kata sendiri bertemu dengan tempat atau arah, perlu dijarakkan. Yang rapat ialah kata sendiri yang bertemu dengan perbuatan. Jadi ayat yang sebenarnya ialah saya dilahirkan di Perak. Jarak kata sendiri dengan arah atau tempat. Seterusnya, ayat yang ke-7 ialah Farid menghadiahkan ibunya seutas jam tangan. Farid menghadiahkan ibunya seutas jam tangan. Apa kesalahan yang ada dalam ayat ini? Kesalahannya ialah penggunaan imbuhankan. Imbuhankan, selepas imbuhankan mesti, bila ada perbuatan dan imbuhankan, mesti sini ialah barang atau benda yang hendak dihadiahkan, iaitu jam tangan ataupun objek. Bukannya manusia atau orang. Jadi ayat sebenarnya ialah Farid menghadiahi ibunya seutas jam tangan. Farid menghadiahi ibunya seutas jam tangan. Tengok perbezaan selepas kata kerja menghadiahkan. Di sini ibu. Salah, sepatutnya kalau nak gunakan ayat menghadiahkan, kita gunakan Farid menghadiahkan seutas jam tangan kepada ibunya. Baik, seterusnya. Hasan suka makan kuih tiaw dan mi goreng. Hasan suka makan kuih tiaw dan mi goreng. Baik, kita lihat apa kesalahan yang ada dalam ayat ini. Kesalahannya ialah ejaan. Iaitu ejaan kuih tiaw dan mi goreng. Walaupun kita tengok biasa di kedai-kedai makan, menu-menu yang ditulis menggunakan perkataan-perkataan atau ayat perkataan ini, ejaan yang salah. Jadi, apa ejaan yang sebenarnya ialah Hasan suka makan kuih tiaw dan mi goreng. Ini ejaan kuih tiaw, K-U-E-T-I-A-U, kuih tiaw, dan mi goreng bukannya M-E-E tapi M-I sahaja. Jadi ini ayat yang betul, penggunaan perkataan dan ejaan yang betul. Hasan suka makan kuih tiaw dan mi goreng. Sebenarnya, contoh kesalahan yang ke-9 ialah penghawa dingin itu telah rosak.
penghawa dingin itu telah rosak. Apa kesalahannya? Dalam ayat ini ialah perkataan penggunaan perkataan penghawa dingin. Perkataan penghawa dingin ini salah dan tidak tepat penggunaannya. Apa penggunaan yang tepat? Ialah penyaman udara. Jadi apa ayatnya? Ialah penyaman udara, penggunaan yang paling tepat. Penyaman udara itu telah rosak. Penyaman udara itu telah rosak. Jadi, mulai hari ini kita gunakan perkataan penyaman udara. Seterusnya yang ke-10, yang terakhir, iaitu kawasan pendalaman itu akan dimajukan. Kawasan pendalaman itu akan dimajukan. Kesalahan ayat di sini ialah perkataan pendalaman. Mengapa salah perkataan pendalaman ini? Kerana pendalaman ini membawa maksud proses mendalamkan sesuatu. Contohnya, proses pendalaman sungai. Apa perkataan yang sesuai menggantikan perkataan pendalaman ialah perkataan pedalaman. Kawasan pedalaman itu akan dimajukan. Kawasan pedalaman itu akan dimajukan. Pedalaman ini membawa maksud kawasan yang jauh dari pembangunan atau arus pembangunan. Ataupun kawasan yang jauh di pinggir bandar. Okey? Ataupun paling mudah, kawasan kampung. Jadi ayat tepat penggunaannya ialah kawasan pedalaman itu akan dimajukan. Okay, itu sahaja. Sekian untuk hari ini. Kita belajar sama-sama, kita mantapkan tata bahasa.